Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah Cikgu Jun dan semua yang hadir pada pagi yang mulia ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada pagi ini saya nak mengajak tuan-tuan untuk merenungi satu kitab kecil yang bertajuk Kronologi Kiamat, yang merupakan sebuah kitab Arab yang bertajuk Kharidatul Mustaqbal fil Hadithin Nabawi, iaitu maksudnya peta masa hadapan berpandu kepada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kitab ini menceritakan Yang Mulia Tengku Murni Rasmin Abdullah Nisa Osman barakallahu fikum, iaitu kitab ini menyusun tentang peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Menarik untuk kita baca kitab kecil ni. Baik, hadis yang pertama berkaitan dengan perhatian Nabi SAW terhadap masa hadapan. An Huzaifah qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqaman ma taraka syai'an yakunu fi maqamihi dhalika ila qiyamis sa'ah illa haddatha bihi hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu kad alimahu ashabi haula wa innahu la yakunu minhu syai' kad nasituhu fa arahu fa adhkuruhu kama yadhkuru rajulu wajha rajuli idza ghaba anhu thumma idza ra'ahu arafahu. Baik, hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Muslim, iaitu daripada Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah berdiri dari kalangan kami, lalu baginda menceritakan setiap peristiwa yang berlaku dari saat itu hingga terjadinya hari kiamat pada kami. Dalam kalangan kami ada yang menghafaznya, ada yang tidak mengingatinya. Para sahabatku mengetahui siapakah mereka itu. Sekiranya aku terlupa sesuatu tentangnya, lalu aku memikirkannya, lalu aku pun mengingatinya. Seperti seorang yang terlupa wajah sahabatnya setelah berpisah, kemudian bila melihatnya kembali. Baik, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi hadis ini menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang berlaku di akhir zaman, yang mana telah dikhabarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Ada para sahabat yang ingat, ada para sahabat yang lupa. Tapi kata Huzaifah bin Al-Yaman, iaitu salah seorang anak murid Nabi SAW yang sangat akrab dengan baginda dan sangat bijak dan sangat mulia, dan Huzaifah ni juga terkemuka sebagai seorang yang menyimpan rahsia Rasulullah SAW. Bahkan di tangan beliau lah terletaknya nama-nama para munafiqin. Satu hari Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Huzaifah bin Al-Yaman. Ini selepas kewafatan Nabi SAW, selepas kewafatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bertanya kepada Huzaifah, adakah terdapat di kalangan lantikan aku yang merupakan orang-orang penting dalam kalangan gubernur, pemimpin wilayah dan sebagainya, yang merupakan orang munafik? Kata Huzaifah, ada wahai Sayyidina Umar, ada seorang saja. Maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu bertanya, siapakah orang itu? Huzaifah mengatakan, saya terlupa. Walau bagaimanapun Sayyidina Umar memiliki karakter sebagai seorang yang bijak, yang hebat, yang Nabi telah menyatakan kalau ada Nabi inilah orangnya. Sayyidina Umar dengan firasatnya telah pun mengatakan bahawa Sayyidina Umar telah pun mengetahui insan tersebut lalu memecatnya. Ini seperti disebut oleh Al-Imam Al-Hayy Al-Qattani dalam buku beliau bertajuk Taratib Al-Idariyah, dalam bab pemerintahan dan juga perindustrian pada zaman Nabi dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Moga-moga saya ada kesempatan untuk menterjemahkan buku ni kelak, buku yang penting. Baik, ini kisah tentang kronologi kiamat. Tentu boleh baca kat rumah. Pemandangan kita berada pada musim yang penuh dengan fitnah seperti sekarang ni. Baik, hadis yang kedua. An Huzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu yaqul, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata yudrikani. Faqultu ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin wa ja'ana Allahu bihadzal khair, fahal ba'da hadzal khair min syarr? Qala na'am. Qultu hal ba'da dhalika syarr min khair? Qala na'am. Wa fihi dakhanun. Qultu wa ma dakhanu? Qala qaumun yahduna bighairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir. Qultu fahal ba'da dhalika al-khair min syarr? Qala na'am. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha faqadhafuhu fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum min jillatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik? Qala talzam jama'atal muslimin wa imamahum
Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imamun. Qala fa'tazil tilka al-firaq kullaha walau an ta'adda bi asli syajaratin hatta yudrikaka al-mautu wa anta ala zalik. Hadis ini sangat penting, tuan-tuan dengar baik, sangat penting. Daripada Hudzaifah bin Al-Yaman lagi berkata, kebanyakan orang bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, tapi aku bertanya kepada baginda tentang keburukan kerana bimbang ia menimpaku. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya kami pada zaman jahiliah dahulu dalam kejahatan. Lalu Allah datangkan kami dengan kebaikan, dengan datangnya Tuhan. Apakah akan berlaku selepas kebaikan ini ada kejahatan? Jawapan Nabi, ya. Kemudian aku bertanya lagi, adakah akan berlaku selepas kebaikan itu pula kejahatan? Jawapan Nabi, ya, tetapi padanya ada kesamaran. Aku bertanya lagi, apakah kesamaran itu? Baginda menjawab, terdapat satu kaum golongan yang menyeru kepada petunjuk selain petunjukku. Kamu mengenali mereka tapi kamu tidak merasa senang dengan mereka. Aku bertanya lagi, adakah selepas kebaikan itu keburukan? Jawapan Nabi, ya, iaitu para penyeru yang bawa kepada neraka Jahannam. Siapa yang menyahut seluruh mereka akan mencampakkan mereka ke dalamnya. Aku bertanya lagi, terangkan ciri-ciri mereka kepada kami, wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab, mereka terdiri pada kalangan kita, bercakap dengan bahasa kita. Aku bertanya lagi, apakah yang kau perintahkan ketika itu, wahai Rasulullah SAW? Jawapan Nabi, hendaklah kamu beriltizam dengan jemaah kaum muslimin dan juga pemimpin mereka. Aku bertanya lagi, sekiranya tiada jemaah atau pemimpin, maka jawapan Nabi, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada semua kumpulan itu, walaupun kamu terpaksa makan daripada akar pokok hingga kamu mati dalam keadaan tersebut. Jadi apa yang disyarahkan oleh para ulama berkaitan perkara ini iaitu ciri-ciri golongan yang mendakwa mereka ni sebagai pedoman Islam. Dan hadis ini cukup menakutkan kita, tuan-tuan. Kerana Nabi telah bertanya kepada Hudzaifah bin Al-Yaman telah bertanya kepada Nabi, adakah selepas kebaikan ni keburukan? Jawab Nabi, ya. Selepas keburukan tu tentang kebaikan, ya. Selepas keburukan tu tentang kebaikan, ya. Dia maknanya bergili-gili kehidupan ini akan diselang-selikan dengan kebaikan dan keburukan. Kebaikan yang dimaksudkan yang pertama adalah kebaikan datangnya Nabi SAW dan para sahabat, generasi yang hebat, yang awal itu, yang disebut oleh Syekh Qutb sebagai Jilul Quranul Farid, generasi Al-Quran yang mulia, yang tak ada tandingannya, yang sejarah kemanusiaan akan mandul daripada melahirkan manusia yang hebat macam para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim ajma'in. Namun demikian, ia tetap akan berlalu pergi dan datang golongan yang merosakkan Islam selepas itu. Datang pula golongan yang memperbaikinya. Datang pula orang yang merosakkan Islam balik semula. Dan itulah dia keadaan yang berlaku yang dapat kita lihat. Seumpama sebuah roda yang akan bergolek, berputar, ada kalanya satu bahagian berada di atas, ada kalanya ia berada di bawah. Maka demikianlah keadaan umat Islam yang terkontang-kanting dengan sebab datangnya kezaliman, keburukan, kejahatan yang lebih malang lagi bila mereka tidak memiliki persiapan minda, persiapan ilmu, persiapan dari sudut fizikal untuk menghadapi suasana fitnah dan ujian itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Mari kita lihat apakah syarah para ulama terhadap maksud hadis ini. Jadi perumpamaan bagi seruan selain daripada manhaj Islam yang sebenar adalah secara terang-terangan. Hal ini dapat kita lihat dengan adanya komunis, adanya seruan golongan etis dan golongan yang menyeru kepada kemungkaran dan kerosakan. Kemudian mendakwa diri mereka sebagai Islam tapi melakukan penyelewengan dan pendustaan. Antara dalil kewajipan beriltizam dengan jemaah orang Islam dan juga keterangan dalil adalah sabda baginda, hendaklah kamu beriltizam. Jawapan kepada para sahabat, apakah yang Tuhan perintahkan kepada kami? Jawapan Nabi SAW adalah kamu beriltizam dengan golongan orang Islam, mencari kumpulan orang Islam. Seumpama kita, tuan-tuan, bila nak beli rumah sebagai contohnya, beli rumah dekat dengan orang Islam. Apakah tanda dekat dengan orang Islam? Dekat dengan masjid, ada sekolah Islam, ada sekolah agama sebagai contohnya, ada surau sekurang-kurangnya. Ini berarti kita berusaha untuk mendekatkan diri kita dengan golongan umat Islam, golongan yang hendak melaksanakan Islam. Itu sekurang-kurangnya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau ikut kepada hadis ini, iaitu mengikuti pemimpin Islam, kumpulan yang ingin memperjuangkan Islam, pemimpin yang melihat dari sudut kumpulannya memang hendak melaksanakan Islam. Inilah kewajipan kita. Jadi terdapat dua syarat bagi jemaah kaum muslimin yang dipetik daripada hadis ini. Yang pertama ialah jemaah yang bererti mempunyai organisasi di kepimpinan serta wujudnya kewajipan terhadap kepimpinan
pada perkara yang ma'ruf. Oleh itu tidak dinamakan mazhab akidah atau mazhab fiqah sebagai jemaah kerana tidak wujudnya organisasi. Jadi yang kedua bersifat umum, iaitu mempunyai kefahaman yang syumul berkaitan dengan Islam, sama ada dari sudut objektif dan juga wasilah pada akidah dan juga akhlak. Ini tidak bermakna ahli organisasi itu tidak melakukan dosa kerana terdapat perbezaan di antara penyelenggaraan individu dengan penyelenggaraan organisasi. Jadi jelas para ulama berkaitan dengan kewajipan menyertai umat Islam ini, kumpulan orang Islam, pemimpin orang Islam adalah untuk menjadikan diri kita terpelihara. Itu sebab kalau kita pergi ke negara yang luar, contoh tuan-tuan, kalau kita ni pergi ke UK, anak-anak kita contohnya pergi sambung belajar, beritahu pada mereka untuk mengikuti kumpulan orang Islam. Orang Islam yang betul, kerana Syiah pun ada kat sana, golongan Khawarij pun ada kat sana, golongan Bahai Qadiani pun ada kat sana. Maka hendaklah kita pastikan golongan yang nak melaksanakan Islam dengan sebenar-benarnya. Jadi dengan cara demikian akan memelihara kita, anak-anak kita, umat Islam yang lain daripada tersesat, tuan-tuan. Jadi ini adalah pesan Nabi SAW. Kalau dah tak ada kumpulan Islam yang ingin melaksanakan Islam ini, maka lebih baiklah kamu duduk kat hutan, makan akar-akar kayu. Maknanya pada waktu itu sudah tiada kebaikan terhadap umat ini. Perkara ini belum berlaku lagi, tuan-tuan, kerana pemimpin-pemimpin umat Islam masih lagi melakukan salat, masih lagi melakukan umrah, masih lagi melakukan ibadah haji, masih lagi baca Al-Quran, masih lagi cenderung kepada perkara-perkara kebaikan. Maka tentulah apa yang dimaksudkan oleh Nabi SAW, sudah tiada kebaikan pada satu umat sampai menyebabkan kita kena masuk ke dalam hutan untuk makan akar-akar kayu, zaman itu belum berlaku lagi. Tolong ambil perhatian, tuan-tuan, ya, belum berlaku lagi. Ketika saya belajar hadis ini daripada tuan guru saya di Jordan dahulu, tuan-tuan, maka tuan guru ni Syekh Maulana Dr. Walid Na'ani Al-Hasani, seorang ulama besar dari Baghdad, mengajar kami hadis ahadithul fitan. Dia berkata, untuk kamu faham perkara yang berlanjut, bahawa di kalangan kamu pun ada jemaah-jemaah Islam, ada jemaah tabligh, ada jemaah politik Islam, ada kumpulan orang-orang muda Islam, ada jemaah apa sahaja yang bawa kepada kebaikan, yang merancang kamu ke arah kebaikan, memprogramkan kamu ke arah kebaikan, ikut, kata beliau. Kerana kita akan lihat cebisan-cebisan amalan Nabi SAW dan juga praktik Islam itu ada pada mereka. Cuma hendaklah kita belajar supaya dalam kaedah yang diusulkan oleh para ulama, nata'awanu fima ittafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Bila ada jemaah-jemaah umat Islam ini, maka hendaklah ada kesalingan, memerlukan, menyokong satu sama lain dan memaafkan di mana ada khilaf, ada persisihan di antara mereka. Memang hati-hati umat Islam ini dari sudut kepimpinan ada perbezaannya, tapi jangan sampai membawa kepada pecahan, kehancuran dan beri kemenangan kepada orang-orang kafir, la'natullah. Ini adalah satu kesilapan, tuan-tuan dimuliakan sekalian. Persisihan boleh berlaku, kerana Syekhuna Dr. Yusuf Qaradawi pun membaca ketika membahaskan tentang ayat daripada surah Yusuf, ya bani la tadkhulu min babi wahid wa adkhulu min abwabin mutafarriqah. Wahai anak-anak sekalian, jangan masuk di satu pintu, masuklah daripada berbagai-bagai pintu. Ayat ini walaupun diturunkan Allah menceritakan perihal keadaan anak-anak Nabi Yaqub itu, tetapi ia juga merujuk kepada kita bila kita faham kaedah al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususis sabab, iaitu pengajaran daripada Quran ini kita ambil secara umum, bukannya terbatas pada waktu ia diturunkan semata-mata. Maka ayat ini menyuruh kita, memerintahkan kita untuk mempelbagaikan kaedah. Maka kecenderungan akan muncul disebabkan beza-beza pandangan dari sudut bagaimana kaedahnya pelaksanaan Islam itu. Tapi di hujungnya mesti ada kerjasama, mesti ada usaha untuk menyatupadukan umat Islam. Itu penting. Ada kalangan jemaah umat Islam ini yang berat, budak-budak kat universiti, ada yang sibuk menguruskan mereka luar negeri, ada di kalangan mereka ni yang kelihatan sibuk politik, ada di kalangan mereka ni bergerak di masjid-masjid, mengajak orang ke masjid. Tetapi hujungnya hendaklah ke arah kebaikan umat Islam. Kesatuan itu kena ada. Wahdatul ummah. Baik. Kemudian hadis berikutnya, an Thauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushiku al-umam an tada'a alaikum kama tada'atil akalatu ila qas'atiha. Faqala qailun wa min qillati aw min qillati adadina yawma idzin ya Rasulullah. Qala bal antum yawma idzin kasirun.
walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يكزفن الله في قلوبكم الوهن فقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت. Dalam hadis yang berikutnya tuan-tuan, hadis ini dari Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang sahih, iaitu daripada Sauban radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW sabda, akan berlaku satu keadaan di mana semua umat di dunia, hampir semua mereka akan menghancurkan kamu sebagaimana sekumpulan manusia berhimpun untuk makan dalam satu hidangan. Seseorang bertanya, adakah hidangan kita pada masa itu sedikit, wahai Nabi? Jawab Rasulullah SAW, bahkan jumlah kamu pada masa itu sangat ramai, tapi ramainya kamu bagaikan buih di lautan, dan Allah telah mencabut perasaan gerun daripada hati musuh-musuh kamu terhadap kamu, dan Allah mencampakkan dalam diri kamu perasaan wahan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah wahan itu? Jawapan Nabi, wahan bermaksud cinta kepada dunia dan takutkan mati. Baik, hadis ini pula menceritakan tentang keadaan umat Islam di akhir zaman, iaitu bilangan mereka ramai, tetapi mereka itu ibarat hidangan yang lazat yang disediakan atas meja untuk golongan yang sangat gelojo. Bayangkan, makanan yang enak terhidang di atas meja, kemudian datang orang-orang kelaparan ingin membedalnya, memakannya. Bagaimanakah keadaan makanan tersebut, tuan-tuan? Maka begitulah keadaan umat Islam hari ini ditamsilkan oleh Nabi SAW. Mereka ibarat hidangan yang sedang diratah oleh golongan kufar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bila jatuh kerajaan Islam Osmaniyah, maka negara-negara bawah wilayah Islam ini dibahagi-bahagikan. Dibahagikan kepada blok timur, blok barat, komunis, sosialis, dibagi kepada golongan kapitalis. Maka tuan-tuan, itulah dia keadaan yang Nabi umpamakan itu bila umat Islam ini kehilangan izzahnya. Kenapa hilang izzahnya? Kerana terlalu cintakan dunia dan takut kematian. Kita nampak kat sini Nabi SAW telah menggunakan satu istilah al-wahan. Wahan ini berarti, kata Nabi SAW, iaitu orang ini, orang Islam. Jadi tuan-tuan nampak ini adalah penerangan terperinci berkenaan situasi umat pada hari ini. Sungguhnya sebab utama kelemahan mereka adalah cintakan dunia dan bencikan kematian. Sepatutnya umat menyadari perkara tersebut dan berusaha untuk merawat penyakit yang membunuh ini. Umat Islam pada ketika ini telah pun mula sedar dan berusaha mengatasi masalah itu. Dapat kita saksikan dengan kebangkitan umat Islam di Palestin yang berlumba-lumba untuk berjihad dan bersaing merebut syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan umat Islam dekat Palestin sebagai contohnya, walaupun mereka hidup dalam keadaan tersepit. Ketika saya pergi ke Palestin kali yang terakhir sebelum berlaku PKP ni, tuan, nanti ada masa tuan nak pergi ke Palestin, tuan ikut bersama kami Zahzan Travel. Mudah-mudahan ada peluang untuk tuan-tuan menjelajah dunia, bukan setakat jelajah, tapi jelajah penuh dengan tarbiyah. Bukan setakat umrah, tapi umrah dengan ziarah, dengan tarbiyah, insyaAllah. Baik, yang bawa kami itu bercerita bahawa ramai di kalangan orang Palestin ni bijak. Memang ramai. Bayangkan Imam Ibn Hajar Asqalani datang daripada Asqalan dan Palestin. Ada kalangan mereka merupakan Imam Al-Maqdisi daripada Baitul Maqdis, Dhiya Al-Maqdisi. Ramai di kalangan umat Islam merupakan ulama cendekiawan, ilmuwan lahir daripada Palestin. Dikatakan pada hari ini, kalau tidak kerana saintis-saintis yang datang daripada Palestin, daripada Iraq, maka tak akan terbang roket NASA Amerika itu. Nak menceritakan bagaimana hebatnya orang-orang Arab ni, tuan-tuan, bijak mereka. Tapi oleh kerana keadaan berlaku negara mereka menghalang mereka untuk belajar. Contohnya yang membawa kami tourist guide ketika di Palestin pada kali yang lalu, 2 tahun lalu. Dia berkata bahawa saya belajar bidang dentistry dulu. Oleh kerana tak ada kewangan yang kuat untuk support saya dan keadaan memerlukan untuk saya berhenti, menyara keluarga, terpaksa bekerja, kami terpaksa berhenti. Ramai kalangan kami, kerana mereka kena mempertahankan keluarga, menyediakan pekerjaan yang baik untuk sesuap makanan pagi dan juga petang untuk keluarga mereka. Pun demikian, orang Palestin tak pernah penat, tuan-tuan, tak pernah menyerah. Ya Allah Rabbi, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Gigihnya mereka. Andai seseorang daripada kita bertanya kepada orang Palestin ni, kenapa tak hijrah ke Dubai, ke tempat yang menjanjikan pulangan keduniaan, kebendaan yang hebat itu, ataupun sekurang-kurangnya pergi ke Jordan. Ramai orang Jordan yang merupakan saudagar-saudagar ni berasal dari Palestin sebenarnya. Memiliki pasar-pasar yang besar, pusat-pusat perniagaan. Mereka orang Palestin kebanyakannya. Apa jawapan orang-orang muda di Palestin ni? Bahawa Nabi SAW telah mengatakan bahawa sebaik-baik murabitin, sebaik-baik orang yang pertahankan Islam adalah yang duduk kat Palestin.
kami sanggup hidup kemiskinan macam ni, walaupun makan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tapi kami tetap akan berpegang kepada hadis Nabi, sebaik-baik murabitin, iaitu mujahidin, adalah yang duduk di Palestin. Dan inilah tentera pertama yang akan lawan dengan Dajjal, tentera yang mula-mula akan menentang kezaliman manusia sejagat, tentera yang mula-mula menghapuskan Yahudi. Inilah dia. Begitu bersungguh-sungguh dan tekad mereka, tuan-tuan. Yang mana kalau ikut hukum akal, sebuah negara dalam dunia diserang habis-habisan seperti yang berlaku ke Palestin, dah lama hancur, tuan-tuan. Tapi kerana kecekalan, ketabahan, kekuatan iman yang ada pada golongan Palestiniyin ini, maka mereka tetap diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bertahan walaupun sangat sukar. Jadi maksud pengarang kat sini, Nabi SAW menceritakan kebanyakan manusia diserang penyakit wahan. Cintakan dunia, takutkan kematian. Kalau kita perhatikan apa lagi yang diperlukan di Dubai itu, dengan segala kekayaan telah pun terhimpun kat situ. Orang paling kaya duduk kat situ, orang terkenal duduk kat situ. Carilah apa-apa, semua ada kat situ. Tapi penduduk Dubai ini nampaknya, atau pemerintahnya, tak pernah puas dengan apa yang ada. Lalu sekarang dibuka dengan seluruhnya pintu kepada puak Yahudi untuk migrate dan dapat kerakyatan di Dubai. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Usaha ini nampaknya mencabar Allah SWT, tuan-tuan. Kerana Nabi pernah bersabda, la yajtami'u fi jaziratil Arab dinani. Tidak akan berhimpun dua agama besar, dua agama samawi di negara Semenanjung Tanah Arab ini. Nabi bersabda demikian. Dan Dubai itu sebahagian daripada Semenanjung Tanah Arab. Mereka mencabar Allah SWT. Kenapa yang dipertuturkan Nabi adalah kebenaran, datangnya daripada Allah SWT. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang Nabi ucapkan itu merupakan wahyu daripada Tuhannya, bukan cakap kosong macam kita cakap, tuan-tuan. Tapi pemerintah di Dubai mencabar Allah SWT, iaitu membuka pintu seluas-luasnya kepada orang Yahudi untuk duduk bertapak di situ. Sedangkan mereka telah dihalau keluar dari Tanah Arab pada zaman kepimpinan Sayyidina Umar dahulu kerana pengkhianatan mereka. Apakah kita tidak baca sejarah ni semua, tuan-tuan? Inilah yang berlaku di kalangan umat Islam. Sebahagian daripada umat Islam yang tidak tahu mana keutamaan dalam kehidupan, siapa dia saudara dan siapa musuh, dia tak kenal. Kerana pintu hati telah pun tertutup di al-wahnu ni tadi, iaitu cintakan dunia, takutkan kematian. Baik, tuan-tuan, Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Didiklah anak kita walaupun mereka belajar bersungguh, nak jadi doktor umpamanya, doktor untuk Islam, doktor untuk menjadikan peluang di dunia ini, mencari kebaikan sebanyak mungkin, bukan mencari kupang, mencari duit sebanyak mungkin. Itu je dalam kebendaan pemikirannya, tak ada benda lain. Jadi ajar anak-anak kita, orang keliling kita untuk menyadari bahawa dalam kerja ada tanggungjawab. Dalam setiap apa yang kita jayakan ada misi keislaman yang kita kena tunaikan. Jangan segala-galanya kita lihat pada dollar and cent, tuan-tuan. Jadi ini pendidikan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, disebut Rasulullah untuk jalan keluar daripada fitnah yang berlaku akhir zaman. Baik, seterusnya. Hadis yang keempat, banyaknya berlaku pembunuhan. Ana Abdillah wa Abi Musa radhiyallahu anhuma faqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna min bayni yaday sa'a la ayaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u fiha al-ilmu wa yakthuru fiha al-harju wal marj al-harj al-qatlu. Daripada Abdullah bin Abi Musa, Abdullah dan juga Abu Musa radhiyallahu anhuma, mereka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila tibanya dekat dengan kiamat nanti, akan berlaku banyak kejahilan. Diangkat ilmu, berluasa al-harj. Al-harj iaitu pembunuhan. Jadi kita lihat, kata penulis kat sini, kejahilan telah pun mula berlaku sejak penghujung zaman Khilafah Uthmaniyah, iaitu bila hampir tiada yang mampu membaca dan menulis di setiap kampung. Dan kejahilan dalam hukum-hukum syarak mencapai kemuncaknya bila hanya sedikit yang mendirikan salat. Kemudian umat Islam mula bangun dan belajar cara beriktisam dengan Islam. Kita berdoa supaya Allah mengekalkan situasi ini hingga sempurna kebangkitan, keilmuan dan juga iltizam umat Islam. Jadi apa yang berlaku, umat Islam berada dalam keadaan kejahilan. Dia tak tahu mana yang halal, mana yang haram. Itu yang lebih parah lagi. Dan juga kata penulis kat sini, bila kurangnya orang yang boleh membaca pada akhir zaman kerajaan Islam Uthmaniyah dahulu. Jadi jatuhnya kerajaan Islam Uthmaniyah itu ada berbagai-bagai faktor lah. Antara ditulis oleh Dr. Ra'fat Al-Basha, mengatakan bahawa kerana terlalu banyak campur tangan pihak luar, iaitu banyaknya kalangan hamba sahaya perempuan yang dikahwini oleh maharaja-maharaja Islam
dari Osmaniyah itu yang mencampuri urusan pentadbiran negara dan sebagainya. Maka umat Islam pun ramai yang jadi tidak diambil berat pendidikan kerana mereka kesempitan hidup, paksa bekerja dan sebagainya. Itu sedikit liputan tuan-tuan berkaitan dengan apa yang berlaku dalam kerajaan Islam Osmaniyah. Ada kelemahan-kelemahan, memang tidak dinafikan ya. Manakala tentang pembunuhan pula telah berlaku pada zaman ini, perang yang sangat banyak seperti yang berlaku. Kita dapat lihat perang di Iraq tak selesai, di Palestin umat Islam disembelih beramai-ramai, di Yaman, di India dan sebagainya. Maka ini adalah mungkin disebabkan dua perkara. Yang pertama, kerana kemajuan dalam bidang pengangkutan yang menyebabkan kuasa-kuasa besar mudah sampai ke negara-negara lemah lalu ditindas mereka, seperti berlaku zaman kolonial dulu tuan-tuan ya. Kemudian penciptaan senjata menyebabkan kemusnahan total hingga mampu membunuh puluhan ribu nyawa dalam berapa minit, seperti berlaku di Jepun dalam Perang Dunia Kedua, di tangan Amerika Syarikat dan sebagainya. Baik, ini telah dinyatakan Nabi SAW. Yang kelima tuan-tuan, untuk hadis kita yang terakhir pada hari ini, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithukum ahadun ba'di sami'ahu minhu inna min asyrati sa'ati an yurfa'a al-ilmu wa yazharu al-jahlu wa yafsu az-zina wa yushrabu al-khamr wa yazhabu ar-rijal wa tabqa an-nisa' hatta yakun li 50 imra'atan qayyimun wahidun. Daripada Anas bin Malik berkata, mahukah kamu aku beritahu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah, yang tiada seorang pun daripada kamu yang mendengar daripada Nabi hal itu. Sungguhnya antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, zahirnya kejahilan, tersebarnya zina, ramainya orang minum arak, kurangnya orang lelaki, dan ramainya perempuan hingga 50 orang perempuan bersamaan dengan seorang lelaki. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim dalam sahih masing-masing, iaitu Nabi SAW telah memberitahu kepada kita tentang kekejian, peristiwa keji, keadaan maksiat yang berlaku secara berluasa dalam kurun ke-20 ni ya, bagaimana kita dapat melihat perkara-perkara maksiat ini disebarluaskan dalam internet, boleh dibuka pada hujung jari ketika seorang berada dalam keadaan keseorangan, berseorangan diri, tak ada siapa pun dapat menghalangnya daripada melihat perkara yang haram ini ya. Saya Abdul Rahman dan semua yang hadir pada pagi ini, moga-moga dapat share video ni kepada teman-teman yang lain, sehingga seorang yang memegang handphone saja boleh menjelajah ke seluruh dunia, boleh melihat apa sahaja. Yang akan kontrol dia hanya keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Itu sebab tuan-tuan, kita hendaklah selalu berdoa dengan doa Nabi SAW, iaitu Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib. Ya tuan-tuan, ini antara doa Nabi SAW. Wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Lagi sekali saya bacakan ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kazib wa aini minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Ya Allah, bersihkan hati aku daripada penyakit nifak, bersihkan amalan aku daripada riak, selamatkan lidah aku daripada bohong, jagalah mata aku daripada khianat, kerana Engkaulah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati, apa yang disembunyikan oleh hati, dan juga apa yang pandangan melencong yang berlaku oleh seseorang manusia. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Engkau mengetahui lencongan mata dan engkau mengetahui tentang apa yang dipendamkan dalam hati. Ikut para ulama mensyarah hadis ini, yang pertama sekali kita minta supaya Allah jaga kita daripada penyakit nifak. Nifak ini menzahirkan Islam tapi hati bersarang segala kebencian pada Islam. Kadang-kadang orang itu memakai tudung, kita dapat lihat, tapi kata-katanya sangat sinis dan juga menghina Islam. Kadang-kadang orang itu menunaikan ibadah haji, dari pulang daripada haji dia memberi kepada kita gambaran yang buruk terhadap Islam dengan kata-katanya. Apa perlu sembahyangnya tonggang-tonggik? Umat Islam kena terlibat dengan judi, umat Islam boleh jadi kaya dengan sebab judi. Lagi-lagi kebendaan yang diukur menjadi ukuran orang-orang seperti ini tuan-tuan. Orang ini tak guna ibadah haji dia kerjakannya tuan-tuan. Tak ada guna dia menunjukkan imej Islam pada dirinya, tapi hatinya bersarang segala kebencian kepada Islam. Lebih teruk daripada musuh-musuh Islam. Ini yang musuh Islam gembira melihat orang seperti ini. Namanya nama Islam tapi memperjuangkan jahiliah, memperjuangkan kebangsaan yang berteraskan kepada kebencian untuk Islam. Ini merupakan abdi dan juga hamba, slave kepada
musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi apa yang disebut Nabi SAW dalam hadis ini sangat menakutkan kita, iaitu perkara-perkara haram yang berleluasa pada hari ini, perkara-perkara maksiat yang berlaku pada hari ini. Dan pada hari ini kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang mulia sekalian, dijelaskan oleh Nabi SAW, ilmu diangkat bukan maksudnya ilmu kebendaan. Ini ilmu programming, ilmu engineering, ilmu arkitek, itu makin makmur, tuan-tuan. Yang dimaksudkan ilmu di sini ilmu kenal pada Allah, ilmu untuk menjadi hamba Allah, ilmu untuk menjadi ikhlas dalam beribadah kepada Allah SWT. Itu sebab doa yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW tadi, ya Allah, bersihkan hati aku daripada nifaq, dan juga bersihkan amalan aku daripada riak, selamatkan lidah aku daripada bohong, selamatkan mata aku daripada khianat, melencong. Contohnya, tuan, seorang lelaki mandu kereta bersama isteri dan anak-anaknya, maka lalulah seorang perempuan yang tidak menutup aurat. Anak-anak dan juga isteri tak perasan, tapi yang suami ini mandu kereta, tu cermin belakang yang ada digunakan, dimanfaatkan untuk tengok cantiknya perempuan tersebut, padahal perkara itu haram. Terlihat yang pertama itu secara tak sengaja, itu diampunkan, tapi kalau meneruskan melihatnya adalah perkara yang haram. Ini namanya khainatul ayun, tuan-tuan, pandangan mata yang melencong, yang tak ada siapa pun yang perasan melainkan Allah saja yang tahu. Demikian juga dalam hadis mengatakan, dalam hadis sahih mengatakan, ada kalangan orang ini kita lihat ahlu taqwa, ahlu salah, tapi bila mati dihumbankan ke neraka. Lalu bila ditanya kepada Rasulullah, mengapakah gerangan orang-orang ini masuk neraka? Jawapan Nabi SAW, orang ini idza khalau ila maharimillah intahakuha. Kalau dia berada jauh daripada orang ramai, maka dia mula akan melakukan perkara-perkara yang haram. Itu sebab pesan para ulama, andai kita terpaksa travel ke negara-negara barat yang penuh dengan maksiat itu, hendaklah kita pastikan imma kita pergi dengan isteri, imma kita pergi dengan kumpulan, supaya tak terjebak dalam perkara-perkara yang haram itu. Kerana seseorang yang pergi dalam suasana seperti itu untuk menguji imannya, jangan cari masalah, tuan-tuan. Jangan kita mencuba untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa hasinu. Jangan campak diri kamu dalam kebinasaan. Anda pergi tempat seperti itu, tak ada siapa pun yang menghalang kita melakukan perkara-perkara yang haram. Usahakan pergi jauh, tuan-tuan. Negara-negara sekitar negara kita pun yang bukan negara umat Islam pun, kalau kita pergi, perkara-perkara maksiat itu boleh dilakukan tanpa ada halangan daripada sesiapa pun, tuan-tuan. Jadi dalam hadis mengatakan, ada kalangan manusia nampak zahir amalannya, amalan para salihin, tapi sebenarnya mereka itu munafiqin. Kerana bila pergi jauh daripada orang ramai, mula dia akan terlibat melakukan maksiat, iyazan billah. Maka amalkan doa ni, tuan-tuan, Allahumma tahhir qalbi min nifaq, wa amali min riya, wa lisani min al-kazib, wa aini min al-khiyana, fa innaka ta'lamu kha'inata a'yun ma tukhfi sudur. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bersihkan hatiku daripada nifaq, dan juga bersihkan amalan aku daripada riya, selamatkan lidah aku daripada berbohong, dan peliharalah mata aku daripada melencong, daripada mengkhianati aku. Kerana engkau lah yang mengetahui apa yang terdapat dalam hati dan apa yang terdapat oleh sebab lencongan pandangan itu tadi. Ya, tuan-tuan, jadi jaga diri kita. Dalam hadis mengatakan bahawa an-nazratu sahmun min sihami iblis, man tarakaha makhafatullah awrathahu Allahu imanan yajid fi qalbihi halawatahu. Bahawa pandangan ini merupakan panah daripada panah-panah iblis. Apabila seseorang itu mengawal pandangannya daripada melihat yang haram, maka Allah akan beri kepadanya kemanisan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau seorang itu melepaskan pandangannya untuk melihat apa sahaja, termasuklah perkara-perkara yang harus pun, kalau dilihat berlebihan, kata Imam Ghazali, maka ia menyebabkan hati itu menjadi gelap, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ni jaga-jaga kita orang lelaki suka melihat perkara-perkara yang haram. Orang perempuan pun sama juga. Pergi ke rumah orang, tengok langsir orang, tengok kapel orang, tengok barang-barang dapur orang, tengok pinggan mangkuk orang, menyebabkan hati itu menderita. Kerana dia tidak akan puas, dia akan cuba untuk menandingi, cuba untuk miliki. Ini adalah perkara yang sangat bahaya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik, jadi hadis Nabi SAW menganjurkan kepada kita tentang perhatian yang patut diberikan terhadap hari kiamat ini, iaitu mempertingkatkan ilmu agama yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana ilmu dunia ini memang semua orang akan mengusahakannya. Nampak tak, tuan-tuan?
Walaupun dia buat kajian, ada kajian menunjukkan anak-anak yang keluaran SPM ni tidak berminat untuk masuk ke universiti. Sampai universiti awam yang dulu terkenal pun terpaksa buat iklan, mari masuk universiti kami, masuk. Dulu mana ada berlaku gitu tuan-tuan. Dulu hanya kualis swasta saja yang mengiklankan jemputan untuk masuk ke tempat mereka kan. Hari ini universiti awam pun terpaksa buat iklan kerana bilangan merudum tuan-tuan, menurun. Mana pergi orang-orang muda pada hari ini Mana pergi lepasan SPM yang ada pada hari ini Kerana mereka semua sudah tidak minat untuk masuk ke universiti. Kerana universiti mengajar ilmu-ilmu yang bersifat teoretikal, praktikalnya tidak ada. Apa jaminan untuk mereka keluar universiti dapat bekerja? Tak ada. Yang sebab itu mereka terus masuk ke universiti kehidupan. Pergi belajar kursus-kursus pendek untuk buat kek ke, untuk berniaga ke, untuk online ke, berjaya buat terus dapat duit. Senang, habis cerita. Betul ke tuan-tuan? Siapa yang tak puas hati boleh lihatlah pada rekod yang ada oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan sebagainya. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahawa orang nak survive dalam hidup, mereka akan buat apa sahaja untuk jadi kaya, dapat duit pulangan. Tak mau belajar benda-benda panjang lebar, habiskan duit masa panjang, tapi ujung outcome-nya tak ada apa-apa. Menunjukkan kepada kita sekali lagi bahawa manusia dalam bab kebendaan tak ada siapa boleh nafikan. Semua mampu untuk mencari kehidupan ini. Tapi yang kita bimbang dalam mereka mencari kehidupan, mereka terlupa akhirat. Inilah yang ditegaskan oleh Nabi SAW. Ini yang kita nak bagi penekanan. Ini yang kita nak fokuskan tuan-tuan dimuliakan sekalian. Tanggungjawab kita ibu bapa, ingatkan anak-anak belajar Quran, baca Quran, mai abah ajar engkau Quran, mai abah ajar engkau doa. Ada tak tuan kita ambil peluang malam-malam cuti untuk buat seperti itu? Ataupun masing-masing sibuk dengan dunia, masing-masing sibuk dengan handphone masing-masing. Yang mana satu kita. Jadi penerangan dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa ambil berat ilmu akhirat, tekankan ilmu agama, tekankan ilmu dekat dengan Allah Ta'ala. Ada yang kau nak berjaya pun nak, kau nak jadi orang kaya pun, kau tetap ingat kau merupakan orang Islam. Ada batasan-batasannya. Ada perkara-perkara yang engkau kena jaga dan engkau tak boleh buat sebagai seorang Islam. Ya. Kemudian dalam hadis ini mengatakan bahawa banyaknya zina, ni tadi saya telah kaitkan, supaya kita pantau, lihat anak-anak dan pastikan anak-anak ini menjadi ada benteng keimanan, dipastikan untuk mereka supaya handphone dan sebagainya disimpan oleh ibu ayah pada waktu malam. Diberhentikan Unify sebagai contohnya pada waktu malam supaya anak-anak tidak lalai. Kerana mereka ada tanggungjawab untuk bangun subuh, bangun tahajud dan sebagainya. Ini semua boleh dilakukan tuan-tuan ya. Dan sebab itu kita doakan anak-anak seperti doa yang pernah saya ijazahkan kepada tuan-tuan. Kita yang lelaki ni pegang dada anak perempuan, pegang dada anak lelaki, yang ibu pegang dada anak perempuan, doakan. Allahumma fir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hasin farjahu kan. Ya Allah, ampunkan dosa dia, bersihkan hatinya dan peliharalah kemaluannya. Doa ni pernah dibacakan oleh Nabi kepada seorang anak lelaki, seorang pemuda yang cenderung melakukan zina. Jadi kita ibu ayah pun kena doa kepada anak-anak. Ingat doa ni tuan. Bagi tuan yang nak doa ni, silalah masuk Telegram sahabat Ustaz Zahazan. Ada bagai doa dan fakta yang dikumpulkan kat situ. Ya, telah kita belajar daripada awal-awal musim PKP tahun lepas lagi, bagai-bagai doa, tafsir, hadis dan sebagainya. Tasawuf. Boleh tuan-tuan rujuk pada Telegram sahabat Ustaz Zahazan ni. Kemudian Ustaz Syafiq Murad dapat menguatkan doa ni sekali lagi. Letak tangan kita yang laki ni kepada dada anak laki dan doakan, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu wa fir lahu. Ya Allah ya Tuhan, bersihkan hatinya, Allahumma tahhir qalbahu wa hasin farjahu, peliharalah amalnya, waghfir lahu, dan jagalah kemaluannya dan ampunkan baginya. Doa ni kalau kita baca untuk anak perempuan mula, Allahumma tahhir qalbaha wa hassin farjaha waghfir laha. Kan? Ya Allah ya Tuhan, bersihkanlah hati anak perempuanku ini, peliharalah auratnya, kemaluannya daripada melakukan perkara yang haram, dan beri ampunan untuknya. Ini doa Nabi untuk para sahabat, untuk orang-orang muda supaya selamat daripada perbuatan yang haram ni tuan-tuan. Seterusnya dalam hadis ini menyatakan tentang banyaknya minuman keras yang diberi dengan berbagai-bagai nama dan boleh diperolehi di mana-mana kedai. Andai anak-anak kita ni bekerja dekat kedai-kedai convenience yang menjual benda-benda haram ni tuan-tuan, maka hendaklah kita minta mereka berhenti. Carilah kerja yang lebih halal. Carilah kerja yang halal. Banyak sekali.
Jangan terlibat di kaunter-kaunter yang menjual benda yang haram, kerana dalam hadis mengatakan Allah melaknat orang yang merah anggur untuk jadikan arak, orang yang membuat anggur untuk jadi arak, orang membawa transportnya, orang yang menjualnya. Ini semua adalah orang yang dilaknat oleh Allah dan Rasul. Maka hendaklah kita pastikan anak-anak kita, keluarga kita jauh daripada laknat Allah dan selamat daripada kemurkaannya. Janganlah ada yang cuba mencabar Allah untuk bekerja dalam bidang-bidang yang dilaknat olehnya ini. Wa yazhabu rijal, dan kurangnya lelaki. Tinggal pada waktu itu seorang lelaki menjaga 50 orang perempuan. Ini menunjukkan kepada kita peristiwa akhir zaman ini akan berlaku pada masa akan datang. Ia belum berlaku lagi pada masa kini mungkin, kerana pada ini alhamdulillah kita dapat lihat ramai lagi kelahiran anak-anak lelaki, masih ramai orang lelaki. Walaupun ada kajian-kajian menunjukkan telah berkurangan golongan lelaki ini dibandingkan dengan perempuan di universiti dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita, pelihara kita, beri pada kita kesempatan untuk taubat, beri kesempatan pada kita, keluarga kita untuk mendekatkan diri kepadanya selalu, dan beri peluang pada kita untuk menuntut ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sekian Puan Sharifah Zahra, barakallahu fikum. Mudah-mudahan ada manfaat dalam apa yang kita pelajari pada waktu ini. Jumpa lagi pada waktu yang lain dengan izin Allah SWT. Dapatkan kitab ni tuan-tuan, Kronologi Kiamat. Boleh baca sendiri kitab ni. Peristiwa kiamat disusun dalam bentuk huraian, pembincangan ringkas untuk kita mudah faham. Ia merupakan satu kitab Arab yang bertajuk Kharitatul Mustaqbal fil Hadithin Nabawi, peta masa depan dalam perbincangan hadis-hadis Nabi SAW. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Tuan-tuan order online telagabiru.com.my. Tuan-tuan jumpa hadis kitab ini, dapatkan, boleh baca untuk keluarga, jadikan bahan usrah. Jangan tidur pada saban malam, melainkan kita membaca hadis-hadis yang mendekatkan diri kita kepada Allah, memberi kefahaman lebih kepada Islam, seperti kitab ini, Kronologi Kiamat. Baik, terima kasih tuan-tuan. Setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsi pada waktu ini. Sama-sama kita menangguhkan kuliah dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi tuan, jangan lupa pada pagi ni sebelum beredar, kejap lagi masuk waktu duha. 10 minit lagi lebih kurang masuk waktu duha. Sembahyang sunat duha dahulu. Boleh sembahyang 2, alhamdulillah. Boleh sembahyang 4, lagi bagus. Boleh sembahyang 6, 8, lagi bagus. Moga-moga Allah beri pada kita kesempatan untuk menunaikan ibadah yang ringkas ini, tapi tanda syukur kita kepada Allah. InsyaAllah orang menunaikan ibadah salat duha ni akan murah rezekinya, jauh daripada kesempitan hidup. Dan mudah-mudahan setakat saja untuk kuliah kita pada pagi ini. Segala baik semuanya pada Allah, lemah itu milik manusia. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مصيبة إلا نفسته ولا كربا إلا نفسته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا ظالما إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا أديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan lupa untuk dapatkan Habatus Sauda daripada Zahzan Travel yang kami syorkan untuk tuan-tuan makan pada waktu seperti sekarang ni ketika wabak memuncak. Mudah-mudahan dengan apa yang disabdakan Nabi SAW itu, rawatan pada semua penyakit ada pada Habatus Sauda. Kami telah memproses untuk mudah tuan-tuan makan, mudah tuan-tuan simpan, mudah tuan-tuan bawa ke mana-mana. Dapatkan Habatus Sauda yang berjenama Birkah dari Zahzan Travel. Tuan-tuan boleh order pada nama di bawah. Dan bagi tuan-tuan yang minat untuk melakukan akikah pun, kami bersedia untuk membantu tuan-tuan mengerjakannya selepas habis musim haji baru-baru ni, untuk kita adakan di Mekah dan juga Madinah, siap dengan masak dan juga hidang kepada orang yang memerlukan. Kita dapatkan daripada maklumat ini pada Zahzan Travel. Baik tuan-tuan, setakat ini saja dulu.
Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.